tengah pun menunjukkan pukul 8.33 pagi dan cikgu pun telah tunggu kehadiran kamu selama 3 minit. Jadi, eloklah sekiranya kita mulakan kelas. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, semua sihat ke? Semua sihat? Sihat. Okey, baik, good, sihat. Dan pastikan sebelum kamu menjalani PDPR, seelok-eloknya ambil sarapan dahulu walaupun sekeping biskut. Sebab perut kita perlukan tenaga. Jangan biarkan perut kosong. Okey, sebelum tu cikgu nak terangkan adab belajar secara online. Yang pertama, gunakan nama penuh. Murid-murid yang menggunakan email MOE, tahniah. Yang belum try guna email MOE lagi, tolong guna. Sebab ini adalah arahan KPM. Okey, sihat tapi ngantuk. Jadi kamu kena cegahkan diri. Kita nak belajar ni. Dan semasa cikgu bercakap, pastikan kamu tutup mikrofon. Dan jika cikgu bertanya, buka mikrofon dan jawab soalan. Lepas dah jawab soalan, tutup semula mikrofon. Dan murid tidak dibenarkan berchatting sesama sendiri. Kerana cikgu nak murid-murid memberi fokus sepenuhnya semasa proses PDPC berlangsung. Dan pastikan murid-murid buka kamera video. Tolong on kamera masing-masing. Yang ni selalu cikgu tegur, tapi ramai yang tak on kamera. Jadi hari ni bulan baru, kita ubah semangat baharu. On kamera video masing-masing supaya cikgu dapat kamu ada bersama-sama cikgu dan belajar matematik. Pastikan murid-murid berpakaian kemas dan sopan dan murid dilarang melakukan kerja lain semasa PDPR berlangsung. Okey, disebabkan ini merupakan bulan kebangsaan. Jadi sebelum memulakan kelas pada hari ini, apa kata kita sembang-sembang merdeka sedikit? Cikgu nak murid-murid tengok gambar. Cikgu pun nak tahu kamu kenal ke tidak Perdana Menteri kita? Okey, sekarang Perdana Menteri kita yang keberapa? Yang terkini? Dah ada berapa orang Perdana Menteri Malaysia? 9 orang. 9 orang. Tolong on kamera. Cikgu dah pesan. Tolong on kamera masing-masing. Okey, cikgu nak kamu tengok gambar yang pertama. Siapakah beliau? Kenal tak yang pertama ni siapa? Ni. Nama ada dekat tepi. Siapa gambar yang pertama? Kenal ke tahun 6? Siapa bapa kemerdekaan kita? Tengok nama ada dekat tepi. Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman. Okey, yang pertama adalah Tunku Abdul Rahman. Okey, gambar yang kedua. Siapakah Perdana Menteri kita yang kedua? Siapa yang kedua? Tunku Abdul Razak. Ya, beliau juga dikenali sebagai Bapa Pembangunan Malaysia. Okey, yang kedua adalah Tun Abdul Razak. Okey, yang gambar yang ketiga pula. Cikgu nak kamu bercampur ni. Sebab tu cikgu buat aktiviti sembang-sembang merdeka dahulu. Yang ketiga ni siapa? Tun Hussein On. Tun Hussein On. Okey, good. Kamu tahu tak apa gelaran Tun Hussein On? Beliau merupakan Bapa Perpaduan Malaysia. Okey, untuk pengetahuan kamu, beliau adalah Bapa Perpaduan. Dan keempat, beliau memegang 2 tampuk pemerintahan, iaitu beliau merangkap Perdana Menteri yang keempat dan ketujuh. Siapakah beliau? Dr. Mahathir Mohamad. Tun Dr. Mahathir Mohamad. Okey, kamu tahu tak apa gelaran yang diberikan? Apa gelaran beliau? Beliau adalah Bapa Pembangunan Malaysia. Yang kelima ni siapa? Siapa Bapa Pembangunan Moden Insan Malaysia?
Gambar yang kelima ni. Muhammad Badawi. Ya, betul. Tun Abdullah Badawi. Yang keenam, siapa? Datuk Seri Beliau merupakan bapa transformasi Malaysia. Yang keenam adalah Datuk Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib Tun Razak. Okey, siapa pula yang ke-8? Yang ke-8. Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ya, betul. Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan setakat ini belum ada lagi gelaran untuk beliau. Siapa pula yang ke-9? Yang terkini. Siapa Perdana Menteri kita yang terkini? Ismail. Datuk Seri Ismail Ismail. Sri Yaakob. Okey, sebagai rakyat Malaysia, cikgu nak kamu ingat nama-nama Perdana Menteri kita. Walaupun siapa pemerintah negara kita, kita perlu menunjukkan rasa hormat. Okey, are you ready kelas untuk kita mulakan kelas? Yes. Okey, kalau perhatikan dekat sini, cikgu ada beberapa bendera. Cikgu ada 2 jenis bendera. Bendera yang pertama adalah bendera negeri apa? Selangor. Negeri Selangor. Cuba kamu kira, ada berapa bilangan bendera negeri Selangor? 5. Ada 5. 5. Okey. Bendera negeri Selangor ada 5. Yang kedua bendera apa? Malaysia. Malaysia. Bendera Malaysia. Bendera Malaysia ada berapa kelas? Cuba 8. kira. 14. Bendera Malaysia. Yang atas 2 ni kira. Yang atas 2 kecil kira. Okey, ada berapa? 10. Ada 8 ke 10? 10. Cikgu tak nak kira. Cikgu nak kira yang besar je. Yang sama saiz. 8. Ya, bendera Malaysia ada 8. Okey, berapa jumlah bendera kesemuanya? Jumlah semua. 14. Jumlah 12. semua. Okey, 5 tambah dengan 8 dapat berapa kelas? 13. 5 tambah 8 adalah 13. Kalau tadi kamu telah buat perbandingan. Kamu telah membandingkan dari segi ukuran dan nilai. Tapi hari ini kamu membandingkan nilai. Jadi agak-agak topik apa yang kita nak belajar pada hari ini tentang perbandingan? Selepas koordinat, topik apa kelas? Nisbah dan kadaran. Ya, nisbah dan kadaran. Kalau kita perhatikan dekat sini, kita ada bendera Selangor dan bendera Malaysia. Berapa nisbah bilangan bendera Selangor kepada bendera Malaysia? Berapakah nisbah bilangan bendera Selangor kepada bendera Malaysia? Selangor berapa? 5-8. 5 nisbah 8. 5 nisbah 8. Dan simbol titik bertindih ini adalah simbol nisbah. Kalau cikgu tanya pula, berapakah nisbah bendera Malaysia kepada bendera Selangor? 8 nisbah 5. 8 nisbah 5. nisbah Okey, 5. very good. Dengar baik-baik soalan cikgu yang seterusnya. Berapakah nisbah bilangan bendera Malaysia kepada semua bendera? 8 Bendera Malaysia kepada semua bendera. 8 nisbah 8. 8 nisbah 13. 13. 13. Okey, good. Cuba kita lihat pula gambar yang kedua. Okey, gambar kedua kita ada segi 4 yang berwarna biru. Berapa segi 4? Perhatikan. 7. Ada 7. Betul 7. kelas? Okey, bagaimana pula dengan bentuk bulat? Bulat yang berwarna kuning. 8. 8.
Bulat berwarna kuning ada berapa? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Bentuk bintang berwarna merah jambu. 6. Ada 6. Okey. 6. Bagaimana pula dengan bentuk segitiga? Ada berapa? 6. Ada 6. Bentuk hati berwarna merah. 5. Bentuk hati berwarna merah kita ada 5. Kalau kita perhatikan dekat sini, bentuk manakah yang paling banyak sekali? Bentuk bulat. Bentuk Bulat. bulat yang berwarna kuning. Okey, bentuk apa yang paling sedikit? Cikgu 4. Bentuk hati. Berapakah jumlah bentuk kesemuanya? Cikgu nak kamu kira berapakah jumlah bentuk kesemuanya? Jadi kamu kena tambahkan semua bentuk. 7 tambah 8 dapat berapa? 7 tambah 8 sama dengan? 15. Contoh. 15. 15 tambah 6? 21. 21. Okey, good. 21 tambah 6? 27. 27. 27 tambah 5 sama dengan? 35. 32. 27 tambah 5? 32. Jadi jumlah bentuk kesemuanya adalah 32. Okey, dengar baik-baik soalan cikgu. Berapakah nisbah kesemua bentuk kepada bentuk bintang? 32 nisbah 32 nisbah 6. 6. Okey, dalam peperiksaan cikgu nak bagi tahu kalau kamu tulis 32 nisbah 6 juga diterima dan sekiranya kamu nak permudahkan juga diterima. Tapi seeloknya kalau soalan tak minta kamu berikan dalam bentuk termudah, tak perlu permudahkan. Okey, soalan cikgu yang kedua. Nyatakan nisbah bilangan bentuk hati kepada bentuk segitiga. 32. Bentuk hati kepada bentuk segitiga. 5 nisbah 6. 5 nisbah 6. Okey, faham? Faham. Boleh? Faham. Okey. 5 nisbah 6. Tetapi kalau kita nak sebut, kita akan sebut nisbah 5 kepada 6 dan kita tulis 5 nisbah 6. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini, apa yang cikgu nak sekurang-kurangnya kamu dapat menyelesaikan 8 daripada 10 soalan yang melibatkan nisbah dua kuantiti secara bertulis dengan betul dan tepat. Jadi nanti kita ada sesi uji minda, pastikan kamu kena dapat sekurang-kurangnya betul 8. Okey, bagaimana cikgu nak tahu kamu berjaya ataupun tidak pada hari ini? Kamu pertama boleh mewakilkan nisbah dua kuantiti dalam bentuk A nisbah B atau A per B secara bertulis dengan betul dan tepat. Yang kedua, murid dapat menentukan nisbah dan menyelesaikan sekurang-kurangnya 8 soalan secara bertulis dengan betul dan tepat. Okey, sebelum tu cikgu akan tunjukkan satu video kepada kamu dan cikgu nak kamu tonton video ini. Cikgu akan tunjukkan satu video kepada kamu.
Okey, yang ni soalan penyelesaian masalah. Jadi bila melibatkan soalan penyelesaian masalah, cikgu nak kamu perhatikan betul-betul maklumat dan kata kunci. Dan juga kehendak soalan. Okey, berdasarkan video ini, apa maklumat yang kamu dapat? Dari mula-mula kamu diberikan maksud nisbah. Apa itu maksud nisbah? Nisbah ialah apa kelas? Perbandingan ukuran atau nilai dengan ukuran atau nilai yang lain. Dia adalah perbandingan. Dan kalau kamu nak tulis nisbah, perlu ada unit ataupun tidak? Unit Tidak. kena tulis tak kelas? Tidak. Tidak. Dalam video ada dinyatakan jangan tulis unit. Dan kalau kita nak tulis nisbah, kita kena tengok betul-betul kehendak soalan. Kalau kamu terbalik ataupun tersalah tulis, maka jawapan kamu salah. Okey. Dan terutamanya bagi soalan penyelesaian masalah, kamu kena baca betul-betul. Okey, cikgu akan teruskan dengan contoh dari buku teks pula. Kita teruskan dengan contoh dari buku teks dan cikgu nak murid-murid memberi sepenuh perhatian sebab pada hari ini cikgu akan buat uji minda dengan kamu semua. Okey, ini adalah buku teks kamu. Untuk paparan yang lebih jelas, murid boleh lihat buku teks muka surat 157. Kalau kita perhatikan dekat sini, ada dua jenis bola, iaitu bola biru dan juga bola merah. Tengok soalan A. Dia kata nisbah bilangan bola biru kepada bola merah ialah, kalau kamu nak baca, kamu nak sebut, kamu kena sebut 1/3. Kalau kita nak tulis dalam bentuk nisbah, nisbah 1/3 ditulis sebagai 1/nisbah 1/3. Nanti dalam soalan kuis, bila kamu nak masukkan jawapan, cikgu nak kamu tulis rapat-rapat. Cuba tulis nisbah 1/3 dekat ruangan chat. Cuba tulis nisbah 1/3 dekat ruangan chat. Cikgu nak kamu tulis rapat-rapat, jangan jarakkan. Maksud cikgu macam ni. Kalau kamu tulis jarak, nanti semasa sesi uji minda, kamu akan tersalah masuk jawapan. Kena tulis rapat-rapat macam ni. Cuba tulis nisbah 1/3. Kalau kamu tertulis jarak, nanti tersalah jawapan kamu. Kena tulis rapat-rapat. Okey, good. Sama juga dengan contoh B, C dan D. Kita tengok kalau dia minta bola merah kepada bola biru, kita tengok bilangan bola merah dahulu. Kemudian diikuti dengan bilangan bola biru. Kalau kamu tersalah, tulis jawapan kamu akan salah. Okey. Mari kita lihat yang ni. Ada berapa kon biru? Kon biru dekat sini ada berapa kelas? 2. Kon biru ada 2. Kon kuning ada berapa? 4. Kon kuning ada 4 dan kon merah kita ada sebanyak 3.
3. Berapa jumlah kon dekat sini? Berapa jumlah semua kon? 9. Kalau dah selesaikan soalan nisbah, kamu kena cari juga jumlah bagi semua kon. Okey, telah diberi. Seterusnya cikgu nak kamu boleh nyatakan jawapan ataupun tulis dekat ruangan chat. Berapa nisbah kon merah kepada kon biru? Kon merah kepada kon biru. Tulis dalam bentuk nisbah. Kon merah kepada kon biru. Tengok betul-betul ada yang tersalah. Kon merah ada berapa? Kon biru ada berapa? Jadi jawapannya nisbah 3 kepada 2. 2. Takat ni jelas? Boleh tak jelas? Boleh. Okey, seterusnya. Berapakah nisbah bilangan kon biru kepada semua kon? Kon biru kepada semua kon. Semua kon kena tengok. Semua kon ada berapa? Kon biru ada berapa? Semua kon ada berapa? Bila dia masukkan semua kon, kamu kena masuk dengan kon biru sebab dia kata semua. Perbetulkan jawapan kamu. Okey, jadi jawapannya yang paling tepat sekali adalah nisbah 2 kepada 9. Okey, seterusnya. Cikgu dapati ada yang tidak menjawab. Kalau kamu tak boleh tulis dekat ruangan chat, on mikrofon bagi tahu jawapan dekat cikgu. Okey, berapakah nisbah semua kon kepada kon kuning? Semua kon kepada kon kuning. Okey, lagi. Ada lagi yang masih belum menjawab. Tengok sendiri. Jangan tengok jawapan dari kawan. Okey, jadi jawapannya nisbah 9 kepada 4. Good. Ini adalah contoh yang melibatkan unit. Kalau kita lihat dekat sini, kita ada ribbon yang berwarna merah jambu dan juga color hijau. Berapa ukuran ribbon berwarna merah jambu? 7 meter. 7 meter. Bagaimana pula yang berwarna hijau? 3 meter. 3 meter. Kalau melibatkan nisbah, jangan tulis ukuran. Walaupun ada ukuran, tapi bila kamu masukkan jawapan, kamu jangan tulis ukuran. Okey. Dan sekiranya ukuran diberikan tidak sama, kamu kena samakan ukuran terlebih dahulu. Okey, mari kita lihat soalan A. Nisbah panjang ribbon merah jambu kepada ribbon hijau ialah nisbah 7 kepada 3. Kalau kamu tulis macam ni, boleh tak cikgu terima? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Jangan tulis unit. Nisbah tidak melibatkan unit. Kalau kamu diberi unit gram ke, kilogram ke, jangan tulis unit. Faham? Okey, soalan B. Dia dah bagi jawapan. Yang ni jelas? Jelas. Okey, seterusnya kalau dia minta selain kita tulis dalam bentuk nisbah 7 kepada 10, kita juga boleh tulis dalam bentuk pecahan 7/10. Okey, kita try soalan D. Nisbah panjang keseluruhan ribbon kepada ribbon hijau ialah nisbah berapa kepada berapa? Keseluruhan ribbon. Keseluruhan. Berapa kelas? Dekat sini. Dekat petak sini kita nak letakkan nombor apa? 10. Okey, nisbah 10 kepada ribbon hijau. Ribbon hijau 3. Bagaimana kalau kita nak tulis dalam bentuk pecahan? Kamu menggunakan handphone. Jadi kalau kamu nak tulis dalam bentuk pecahan tu susah sedikit. Boleh guna tanda slash.
Tapi nanti dalam ujian cikgu nak kamu beri jawapan dalam bentuk nisbah sebab cikgu tak set dalam bentuk pecahan. Takat ni jelas? Jelas. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya sebelum kita buat uji minda. Cikgu nak kamu faham betul-betul sebelum buat uji minda. Okey, soalan nombor 1. Kereta kuning kepada kereta merah. Berapa nisbah berapa? 5 kepada 6. 5 kepada nisbah 5 kepada 6. Okey. Yang kedua, okey, siapa nak jawab? Kereta merah kepada kereta kuning. Jawab dekat ruangan chat ataupun on mikrofon pun cikgu benarkan. 6 nisbah 5. Nisbah 6 kepada 5. Dah betul dah, cuma cara sebutan tu. Nisbah 6 kepada 5. Okey, seterusnya. Kereta kuning kepada jumlah kereta. Cari tengok berapa jumlah kereta. Jumlah kereta semua sekali ada berapa kelas? 11. Jumlah kereta dekat sini ada 11. Okey. Berapakah nisbah kereta kuning kepada jumlah kereta? Nisbah 5 kepada 11. Okey. Boleh? Faham? Okey. Cikgu tengok ramai yang tulis dekat ruangan chat. Lepas cikgu akan pilih nama pula. Okey, mari kita lihat soalan B. Bunga raya oranye kepada bunga raya putih. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Cikgu nak dengar suara kamu. Okey, silakan untuk display. Okey, good. Berapa jawapannya? Sebut. Sekiranya bila cikgu minta kamu sebut, kalau kamu ada masalah mikrofon, kamu boleh bagi tahu dekat cikgu. Nampak macam merah kan? Tapi dia kata orange. Tak apalah. 7 nisbah 4. Nisbah? Okey, cikgu. Okey, Tahrul Nesan dah beritahu. Bagaimana dengan jawapan? Oh, Engku Irfan masukkan dekat ruangan chat. Nisbah 7 kepada 4. Okey, soalan nombor 2. Siapa nak jawab? Cikgu nak murid Saya. perempuan pula. Saya. Okey, good Ria. Bunga raya putih kepada semua bunga. Tengok Nisbah bunga raya 4. putih ada berapa? Semua bunga ada berapa? Nisbah 4 kepada 11. Nisbah 4 kepada 11. Betul ke kelas? Betul ke kelas? Betul. 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 Okey, good. Seterusnya. Jumlah bunga kepada bunga raya oranye. Okey, terbuka. Laki boleh, perempuan boleh. Okey, Balkisha. Nisbah 11 kepada 7. Nisbah 11 kepada 7. Okey, very good. Okey, kita ada lagi soalan. Ni. Kalau soalan nombor 2 menyebabkan tentang cat. Ada 5 liter, ada 8 liter. Okey, ada 5 liter dan juga 8 liter. Cikgu nak kamu tengok kalau ada unit, boleh tak kita tulis unit? Jangan tulis unit. Jangan tulis unit. Okey, mari kita lihat soalan A. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab soalan A? Angkat tangan. Guna ikon angkat tangan dekat Google Meet ni. Siapa nak jawab? Try. Saya. Okey, silakan. Ria sekali lagi. Isi padu cat hijau kepada jumlah isi padu cat. Nisbah 5 kepada Nisbah 5 kepada, tengok jumlah 8. Nisbah 5 kepada 13. Okey, very good. Tanya. Yang lain boleh jawab dekat ruangan chat. Okey, seterusnya soalan B. Boleh tak kalau cikgu nak dengar suara Nurul Nazira? Nazira? Ataupun Syah Indonis?
Apa? Maliah. Siapa dia? Maliah. No Sarida Maliah. Oh, okey. Okey, jadi siapa jawab soalan B? Cikgu nak kamu aktif. Nak belajar, kita kenalah bercakap. Okey. Okey, siapa nak try? Siapa nak try? Cepat-cepat. Haikal. Boleh cikgu dengar suara Haikal? Boleh cikgu? Okey, soalan B. Jumlah isi padu cat kepada isi padu cat biru. 13 nisbah 13 kepada 8. Nisbah 13 kepada 8. Senang kelas? Senang. Topik ni antara topik yang paling senang dan memang akan keluar dalam UPSR. Tapi tahun ni tak ada UPSR, penilaian tetap ada. Sebab tu cikgu kata kamu kena jawab. Bila kamu jawab, cikgu tengah menilai. Kalau kamu cuba, salah tak apa, cikgu akan membantu. Okey, soalan nombor 3 kita buat sama-sama. Kalaulah dia ada banyak gambar macam ni, cikgu nak kamu senaraikan dahulu. Okey, bentuk segitiga semuanya ada berapa? 5. Segitiga ada? 5. Ada 5. Okey, bentuk berwarna biru iaitu bentuk bujur. Bujur ada berapa kelas? 5. Ada 5 juga. Okey, bentuk segi empat? 7. 7. Segi empat ada 7. Ada lagi bentuk? 17. Okey, berapa jumlah bentuk? Jumlah bentuk pun kita kena tahu juga. Okey, jumlah semuanya ada berapa? 17. 5 tambah 5 tambah 7 sama dengan 17. 17. Okey, very good. Mari kita lihat soalan A. Bulat ke bujur ni? Sekejap, cikgu tengok dekat buku teks. Kamu nampak bulat ke nampak bujur? Bulat. Dia lebih Bulat. kepada bulat. Tapi taklah bulat sangat. Okey, boleh dikatakan bulat lah walaupun tak bulat sangat. Kalau bujur tak nampak macam bujur kan? Okey, kita lihat soalan A. Bentuk bulat kepada segitiga. Cikgu nak dengar suara Syamira. Syamira? Ya. Okey, berapakah jawapannya? Nisbah 5 kepada 5. Nisbah 5 kepada 5. Betul kelas? Betul. Okey, very good. Seterusnya soalan B. Soalan B. Cikgu nak dengar suara Jeremy. Boleh? Okey. Nisbah bentuk segi empat kepada bentuk bulat. Jeremy? Cikgu nak dengar suara Jeremy pula. Soalan B. Berapakah jawapannya? Okey, kalau ada masalah mikrofon, tak apa, boleh tulis jawapan dekat ruangan chat. Berapakah jawapannya? Nisbah 5 kepada 7. Betul tak kelas? Betul. Salah. Okey, baliknya. Seterusnya soalan C. Siapa volunteer untuk soalan C? Saya. Okey, silakan kasih. Nisbah 5 kepada 7. Nisbah 5 kepada 7. Betul tak kelas? Betul. Okey, tahniah. Soalan B tadi, cuba tengok semula soalan B. 5 nisbah 5 kepada 7 betul ke salah? Betul. Salah tengok soalan. Okey, kasih jawab betul. Jeremy, cikgu nak kamu perbetulkan. Berapa jawapan sebenarnya? Soalan B. Nisbah 7 kepada 5. Okey, very good. Cikgu pun tersilap tengok juga tadi. Sebab tu dalam kelas kita kena
saling membantu. Okey, soalan D. Siapa nak jawab? Saya. Okey, silakan Ria. Nisbah bentuk segi empat kepada semua bentuk. Nisbah segi empat kepada semua bentuk. Nisbah 7 kepada 17. Okey, betul ke kelas? Betul. Okey, good. Seterusnya, soalan E. Siapa pula nak jadi hero? Hari ni cikgu belum dengar lagi suara Puteri. Puteri ada tak? Puteri? Mungkin Puteri ada masalah internet kot. Okey, suara Syamil. Cikgu pun dengar lagi suara Syamil. Syamil boleh? Boleh. Okey, good. Berapakah nisbah bentuk bulat kepada jumlah bentuk? Nisbah 5 kepada 17. Okey, betul tak kelas? Betul. Betul. Soalan yang terakhir, cikgu nak ramai-ramai jawab tapi tulis dekat ruangan chat. Okey? Nisbah keseluruhan bentuk kepada bentuk segitiga. Tulis dekat ruangan chat. Keseluruhan bentuk kepada bentuk segitiga. Pastikan kamu guna titik bertingkih. Jangan pilih yang ada titik dan koma tu. Okey, lagi-lagi masih ada lagi yang belum menjawab. Okey, jadi jawapannya nisbah 17 kepada 5. Okey, jelas kelas? Jelas. Jelas. Ada soalan tanya cikgu tak? Tak ada. Okey, lepas ni kita akan buat penilaian uji minda, nisbah dan kadaran. Okey, cikgu ada beberapa peringatan. Peringatan yang pertama, bila kamu tulis jawapan, pastikan kamu tulis rapat-rapat. Simbol nisbah kena betul. Jangan kalut-kalut. Kalau kamu tersalah tulis simbol, nanti jawapan kamu salah. Yang kedua, penulisan nisbah melibatkan unit tak? Tak. Jangan ada unit. Sekiranya unit yang diberikan tidak sama, misalnya kilogram dengan gram, kamu kena samakan unit. Kemudian buat penukaran unit dan beri jawapan. Jelas? Jelas. Okey. Cikgu akan berikan link. Kita akan buat quiz. Masa yang diperuntukkan adalah 10 minit. Ada 10 soalan, jadi setiap soalan lebih kurang 1 minit. Sekejap. Okey, cikgu nak kamu tekan link yang cikgu bagi. Tekan link yang cikgu bagi. Okey, setakat ni baru seorang yang masuk. Sekiranya ada masalah, tolong maklumkan kepada cikgu. Okey, cikgu kongsikan link sekali lagi. Baru 7 orang. Cikgu tunggu lagi yang lain. Jawab dengan baik. Siapa betul semua dan dapat 100%, cikgu ada hadiah misteri yang akan dihantar melalui pos nanti. Syaratnya kena 100% betul. Okey, ada lagi yang belum masuk. Baru 11 orang. Kalau ada masalah, boleh maklumkan kepada cikgu.
Sekejap ya, cikgu cek. Kalisa. Kalisa belum masuk lagi. Kalisa ada masalah ke? Aina pun belum masuk. Cikgu tak boleh tekan link. Okey, kalau tak boleh tekan link, kalau cikgu bagi link dekat WhatsApp boleh tak tekan? Cikgu try bagi link dekat WhatsApp. Sekejap ya. Yang lain-lain kita tunggu kawan kita sedap. Okey, cikgu bagi link dekat WhatsApp. Kalau boleh, kamu keluar dulu Google Meet dan kamu buka dekat WhatsApp. Try tengok. Kalau ada masalah boleh bagi tahu cikgu. Okey, siapa lagi yang tak boleh? Nurinda. Nurinda dah masuk. Puteri. Puteri ada ke tak? Okey, kita tunggu lebih kurang 1 minit lagi. Kita tunggu Kalisa. Jawab betul-betul. Siapa yang dapat 100% ada hadiah dari cikgu. Cikgu nak bagi tahu ada 2 soalan yang agak mencabar, jadi kamu kena tengok betul-betul. Okey, tak apalah. Kita boleh mulakan sekarang. Jawab dengan baik, jawab dengan tenang. Masa yang diperuntukkan 10 minit. Jawab dengan baik, jawab dengan tenang. Tengok betul-betul soalan. Masa yang diperuntukkan 1 minit bagi setiap soalan. Cikgu nak kamu jawab baik-baik.
Soalan nombor 5, soalan melibatkan belon. Jadi cikgu nak ramai yang tengah buat soalan nombor 5 dan 6. Kira betul-betul bilangan belon tersebut. Ada juga belon yang berwarna putih. Jangan terlepas pandang. Okey, yang sudah tunggu kawan kita sekejap. Masih ada lagi lebih kurang 4 minit. Soalan nombor 7, 8 dan 9 yang ini melibatkan ginseng. Jadi ada unit yang berlainan, cikgu nak kamu perhatikan betul-betul. Okey, 11 orang telah menyiapkan soalan kuis. Ada 4 orang lagi yang belum. Yang belum, kamu ada masa lagi 2 minit. Masa ada lagi 1 minit. Okey, cikgu akan tamatkan sebab masa yang diperuntukkan telah cukup.
Ini adalah pemenang kita pada hari ini. Pertama Irfan, kedua Syamira dan ketiga Kasih. Ada 100%. Jadi, okey, cikgu nak kamu beri tepukan kepada Engku Irfan. Beri tepukan untuk kawan kamu. Nanti PM cikgu alamat, cikgu akan berikan hadiah misteri. Kalau kita dapati dekat sini, tengok keputusan masing-masing. Syamira bagus, Syamira dapat 90%, Kasih 90%, Haitham 80%, Taru 80%, Syamil, Jeremy, Bakisha dan Ria 70%. Okey, kalau cikgu dapati dekat sini Irfan, dia ada 2 nama. Mungkin sebab masalah internet, cikgu rasa. Okey, ada yang 3 dekat bawah ni sebab dia buat 2 kali. Kalau kita tengok soalan dekat sini, tadi cikgu dapati ramai yang salah soalan yang melibatkan unit. Okey, kita tengok sepintas lalu. Soalan pertama okey, mudah. Tapi ada juga yang salah sebab kamu tersalah kira. Okey, cikgu nak sentuh soalan yang paling banyak salah sekali. Soalan ni. Kalau kita perhatikan dekat sini, melibatkan unit gram dan kilogram. 1 kilogram sama dengan berapa gram kelas? 1 kilogram sama dengan berapa gram? 1000. 1000. Dan cikgu dah pesan jangan tulis unit. Nyatakan nisbah jisim ibu ayam kepada jisim itik. Ibu ayam 3 kilogram, itik 2 kilogram. Unitnya sama tak kilogram dengan kilogram? Sama. Sama ke tak sama? Sama. Sama. Kalau sama tak perlu buat penukaran unit. Apa jawapan sebenarnya? Nisbah? Ibu ayam berapa? Nisbah 3 ke Nisbah 3 kepada 2. Tapi jawapan yang kamu berikan, Syamira jawab dengan betul. Irfan betul. Yang betul ramai. Ramai yang salah. Ada yang letak 500 sebab dia bandingkan dengan itik. Dia bandingkan, dia nampak ayam ni macam itik. Okey, kena berhati-hati dan cikgu dapati ada beberapa orang yang tulis unit. Okey, yang ni pun ramai yang salah. Yang ni cikgu bagi pilihan jawapan. Hitung nisbah jisim anak ayam kepada ibu ayam. Okey, anak ayam dekat sini berapa gram? 500 gram. 500 gram. Ibu ayam dekat sini? 3 kilogram. Kalau 3 kilogram sama dengan berapa gram kelas? 3,000. 3,000. Jadi nisbah 500 kepada 3,000. Ada yang 6 orang jawab dengan betul, 6 orang jawab dengan salah. Kenapa salah? Sebab dia tak samakan unit. Lepas ni, kalau ada lagi soalan macam ni, cikgu nak kamu jawab dengan betul. Boleh tak kelas? Boleh. Okey, sebelum kita bersurai pada hari ini, ada soalan nak tanya cikgu tak? Tak ada. Tak ada. Okey, hari ini kita belajar tentang apa? Hari ini kita belajar tentang Nisbah dan nisbah dan sadaran. Okey, kalau nisbah bermaksud kita buat apa? Kita buat apa? Perbandingan, ya. Kita buat perbandingan. Dan bila kita buat perbandingan, perlu kita tulis unit? boleh. Perlu. Kalau unit tak sama, sekiranya unit yang diberikan tidak sama, apa yang kamu kena buat? Apa yang kamu kena buat? Kalau unit tak sama, kamu kena samakan unit. Kalau unit tak sama, kamu kena samakan unit. Okey? Dan satu lagi cikgu nak kamu ingat, bila nisbah, kamu kena tengok susunan dan kehendak soalan. Kena beri tepat.
Okey, jadi objektif cikgu pada hari ini, cikgu nak kamu dapat menjawab sekurang-kurangnya 8 daripada 10 soalan. Tapi hari ini cikgu banyak tanya soalan dekat soal kamu dan rata-ratanya cikgu dapati semuanya tercapai. Dan kamu juga dapat mewakilkan dan menulis nisbah dengan betul. Okey, syabas dan tahniah. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya cikgu tak? Ada, tak ada. Tak ada. Semua jelas? Faham? Seronok tak hari ini? Faham. Okey. Tak ada tanya cikgu pun. Tak ada latihan ke? Okey, seperti biasa cikgu akan, tak apalah, hari ni cikgu akan bagi sedikit latihan. Latihan yang mudah, muka surat 41. Tolong siapkan. Boleh? Boleh. Okey. Dan pada hari ini, Encik Asrul juga ada bersama-sama kita. Cikgu nak murid-murid ucapkan terima kasih kepada Cikgu Asrul. Terima kasih. Tak dengar suara pun. Terima kasih Cikgu Adrul. Okey, terima kasih semua. Ada soalan tak? Kalau tak ada, kita boleh bersurai. Saya. Okey, thank you. Jaga kesihatan baik-baik. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Bye-bye. Okey, dadah. Bye. Bye-bye. Bye. Okey, Putri boleh left. Dah habis dah no? Dah habis dah. Dah sampai 9:30. No, sorry no.